Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya Ahmad Aziz serta rakan saya Faiz Nur Kawim dan Nazmi Iqmal daripada pelajar Politeknik Banting Selangor ingin menyelesaikan serta membentangkan tentang Application of Differentiation Kos DBM 20023 Engineering Matematik 2. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Nur Kawim bin Abdul Bar. Nombor metrik 24 DKM 20F1072. Hari ini saya akan menerangkan maksud differentiation. Differentiation bermaksud mencari terbitan fungsi X berkenaan dengan X. Perbezaan atau differentiation digunakan untuk mengukur perubahan dalam satu pemboleh ubah. Ianya bergantung berkenaan dengan per unit perubahan dalam pemboleh ubah lain. Pembezaan atau differentiation membolehkan kita mencari kadar perubahan. Sebagai contoh, ini membolehkan kita mencari kadar perubahan halaju sehubungan dengan masa, iaitu pecutan. Ini juga memungkinkan kita mencari kadar perubahan X berkenaan dengan Y, yang pada graf Y melawan X adalah kecerunan lengkung. Saya akan menunjukkan contoh-contoh soalan differentiation. Okey. Soalan 1. If Y sama dengan X kuasa 4. Kita gunakan formula kuasa bawa pergi depan dapat 4. Salin isi perut salin je X. Kuasa tolak 1. 4 ni kita dah ditolakkan dengan 1. So 4 tolak 1 3. dy per dx sama dengan 4x kuasa 3. Seterusnya soalan 2. If y sama dengan 2x kuasa 4. Sama juga formulanya. Kuasa bawa pergi depan jadi 4, isi perut salin balik. 2 jadi 2x. Isi perut kita salin balik bawa bawah, tak berubah apa-apa. 2x. Kurungan kita letak kurungan. Lepas tu kuasa tolak 1. 4 tolak 1. So dy per dx 4 kali 2 2x dapat 8x. Kuasa 4 tolak 1 dapat 3. So 8x kuasa 3. Seterusnya soalan yang terakhir. If y sama dengan 3 per 2 kurungan 5x tolak 3 kuasa 6. Kita gunakan formula daripada awal sampai habis tadi. Kuasa bawa pergi depan salin isi perut, kuasa tolak 1. So kita buat satu-satu. 6 bawa pergi depan, kuasa 6. Bawa pergi depan dapat 6. Lepas tu 3 per 2 ni salin balik. 3 per 2. Kemudian isi perut salin balik 5x tolak 3. Salin balik. Kemudian kuasa tolak 1. 6 tolak 1. Lepas tu kita differentiate 5x dengan negatif 3. 5x kita differentiate dapat 5. So 5. Negatif 3 kosong, potong. So kita selesai yang satu dulu. 6 darab 3 per 2 dapat 9. 5 ni kita bawa pergi depan. So 9 kali 5. 5 isi perut tak berubah kan? Salin je balik. 6 tolak 1 kuasa. Kuasa 6 tolak 1 dapat 5. So 9 ni kita dapat daripada 6 3 per 2. So dapat 9. 5 ni pula kita dapat daripada hasil differentiate 5x tolak 3. 5. So 5. 9 kali 5 45. Kita dapat 45. Ni hasil daripada ni Kuasa bawa pergi depan. Kemudian 5x isi perut. Kita salin je balik. Macam biasa. Takkan berubah isi perut. Kemudian 5 ni kita dapat hasil daripada kuasa tolak 1. 6 tolak 1. Okay. So jawapan terakhir dia dy per dx sama dengan 45. Isi perut 5x tolak 3 kuasa 5. Okey, selesai sudah pembentangan dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk membentangkan seterusnya. Silakan.
Assalamualaikum. Nama saya Nazim Iqbal bin Muhammad Azhari dari kelas DKM 2D. Saya akan menerangkan tentang application of different use in engineering field. Sebagai contoh, kita boleh kaitkan dengan sebiji bola. Bila kita ingin mengepam bola tu, dia bermula dengan kecil dan mengambil masa untuk menjadi besar. Angin akan mengisi ruangan dalam bola tersebut. Untuk seterusnya, saya akan menerangkan tentang illustrate your application. Apa yang berlaku ketika kita mengepam bola tersebut? Yang pertama, kadar perubahan jejari. Jika tempoh masa makin lama, maka jejari makin panjang. Formulanya dj per dt. Yang kedua, kadar perubahan luas permukaan. Jika masa makin lama, maka isi padu makin bertambah. Formula dia dl per dt. Oleh hal yang demikian, untuk mencari kadar perubahan tersebut, kita perlu menggunakan differentiation method. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan saya Ahmad Aziz bin Ahmad Syahril dari kelas DKM 2D. Saya ingin membentangkan tentang relate the chosen application with differentiation method and important calculation. Baiklah, contoh kita lihat kat situ, contoh dia ada bagi soalan, diberi luas permukaan sfera bertambah dengan kadar 4 pi cm kuasa 2 negatif 1. Cari jejari sfera itu apabila kadar perubahan jejari ialah 0.2 cm negatif 1. Diberi kat situ luas permukaan sfera L sama dengan 4 pi J kuasa 2. Kita soalan ni dikaitkan dengan application yang kita gunakan, iaitu bola. Jadi, jika kita lihat, terdapat dua perubahan yang berlaku apabila bola itu dipam, iaitu pertama, kadar perubahan jejari serta kadar perubahan luas permukaan. Jadi, kita kaitkan soalan ini dengan aplikasi yang kita bincangkan. Sama saja dia ingin mencari jejari bola itu. Contohnya, sebelum bola itu dipam, jejarinya contoh 1. Dan apabila dipam, berapakah nilai jejari yang bertambah? Oleh yang demikian, dengan cara differentiation ini, kita dapat mencari nilai jejari yang baharu setelah bola itu dipam. Jadi kita dah dapat L sama dengan 4 pi J kuasa 2. Kita differentiationkan dia, dl per dj jadilah 8 pi J, di mana kuasa 2 tu kita bawa depan, 2 darab 4, 8. Salin balik si perut, pi J, dan kuasa 2 tu tolak 1, jadilah 8 pi J. Jadi kita gunakan betul rantai ataupun rumus dl per dt sama dengan dl per dj darab dj per dt. Jadi kita dah ada nilai dl per dt, kita masukkan saja 4 pi sama dengan dl per dj pun kita dah dapat tadi. dl per dj tadi kita dah dapat 8 pi j darab dengan dj dt dibagi dalam soalan tadi 0.2. Jadi jejari baharu bola itu selepas dipam adalah, setelah dikira-kira, adalah 2.5 cm. Jadi dengan cara yang kita gunakan differentiation ini, dapat mengetahui nilai jejari yang baharu. Okey, baiklah, last but not least, conclusion. Oleh yang demikian, dengan bantuan slide sebelumnya,
kita dapat menyimpulkan bahawa pembezaan ataupun differentiation adalah penggunaan dalam hampir semua perkara. Dengan menggunakan pembezaan seperti mengepam bola dapat ditingkatkan. Jadi pembezaan digunakan untuk mencari perubahan satu perkara dengan yang lain. Jadi pembezaan dapat membantu menjadikan hari esok menjadi lebih baik. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar dan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.